Menteri Kanan Kementerian Pendidikan. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Di-Pertua, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas pembentangan Pelan Rancangan Malaysia ke-12 RMK ke-12 di Dewan Yang Mulia ini yang bertemakan keluarga Malaysia makmur, inklusif dan mampan. Rancangan ini adalah sejajar dengan semangat keluarga Malaysia beraspirasikan wawasan kemakmuran bersama dan agenda pembangunan mampan 2030. Bagi pihak seluruh keluarga Kementerian Pendidikan Malaysia, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas keprihatinan kerajaan yang telah mengambil kira pandangan dan syur KPM dalam merangka RMK ke-12. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, tahun 2020 dan tahun 2021 merupakan satu tempoh yang amat mencabar bagi sektor pendidikan. Cabaran getih pandemik COVID-19 yang bermula pada Mac 2020 telah mengakibatkan pembelajaran lebih 5 juta orang murid terkesan. Selain itu, hampir 500,000 orang warga pendidikan telah melalui fasa perubahan dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Syukur Alhamdulillah, minggu ini merupakan minggu pertama pembukaan sekolah secara berfasa setelah sekolah ditutup untuk satu tempoh yang panjang. Pembukaan semula sekolah ini membolehkan murid yang telah lama renggang dengan persekitaran persekolahan bersemuka kembali semula ke sekolah. Melalui kerangka pembukaan sekolah yang komprehensif, KPM komited untuk memastikan sesi persekolahan ini berjalan dalam keadaan teratur dan selamat. Tuan Yang Di-Pertua, sebelum saya mengulas perkara yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat, secara ringkas saya ingin memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini berhubung prestasi pelaksanaan pembangunan KPM sepanjang tempoh RMK ke-11. Secara keseluruhannya, kerajaan telah pun memperuntukkan kepada KPM sebanyak 11.308 bilion ringgit di bawah peruntukan pembangunan sepanjang RMK ke-11. Dari segi prestasi perbelanjaan pembangunan, sehingga 31 Disember 2020, KPM telah membelanjakan 10.98 bilion ringgit, iaitu 96.37% daripada keseluruhan siling yang diperuntukkan sepanjang RMK ke-11. Tuan Yang Di-Pertua, seramai 37 orang ahli-ahli yang berhormat telah menyentuh perkara berkaitan KPM semasa perbahasan RMK ke-12 mulai 28 September hingga 4 Oktober 2021. Saya amat menghargai semua pandangan, teguran serta cadangan yang telah pun dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat. Saya mulakan dengan penjelasan berkaitan infrastruktur pendidikan. Yang berhormat Baram, Hulu Rajang, Igan, Kalabakan, Kanga, Kota Belud, Kota Samarahan, Kulai, Libaran, Lubuk Antu, Papar, Parit, Port Dickson dan Setiawangsa ada membangkitkan perkara berkaitan sekolah yang mempunyai bangunan daif. Untuk maklumat ahli yang berhormat, penetapan projek pembangunan semula atau menaik taraf bangunan sekolah yang daif adalah berdasarkan analisis Core Grade Impact bagi menentukan tahap keadaan komponen fizikal ataupun fasiliti bangunan sekolah. Skor ini mempunyai 7 tahap skala. Skala 1 hingga 4 merujuk kepada keadaan bangunan yang masih berfungsi dan selamat digunakan. Manakala skala 5 adalah bangunan yang dilaporkan oleh pihak sekolah sebagai tidak selamat dan memerlukan penyelenggaraan. Skala 6 pula merujuk kepada bangunan yang tidak selamat dengan pengesahan daripada pihak teknikal PPD atau JPN. Sementara skala 7 merujuk kepada bangunan yang tidak selamat dengan pengesahan daripada Jabatan Kerja Raya JKR. Keutamaan KPM adalah kepada bangunan yang berada pada skala 6 dan skala 7 untuk dibaik pulih, dinaik taraf atau dibina bangunan gantian mengikut keperluan.
Sepanjang RMK ke-11 dan RMK ke-12 RP1 tahun 2021, sejumlah 4.397 bilion telah diluluskan untuk menaik taraf dan membangunkan semula 879 buah sekolah yang mempunyai bangunan daif di seluruh negara. Ahli Yang Berhormat Baram, Hulu Rajang, Igan, Kota Samarahan, Lubuk Antu dan Sibuti turut membangkitkan pelaksanaan projek menaik taraf dan membangun semula sekolah yang mempunyai bangunan daif di Sarawak. Dalam RMK ke-11 2016-2020, sebanyak 293 projek menaik taraf dan membangun semula sekolah yang mempunyai bangunan daif dengan kos berjumlah 1.765 bilion telah diluluskan kepada KPM. Manakala dalam RMK ke-12, RP1 tahun 2021, sebanyak 59 projek dengan kos berjumlah 402.71 juta ringgit telah diluluskan. Untuk makluman ahli yang berhormat Kota Samarahan, projek penggantian penuh SMK Muara Tuang dalam peringkat penyediaan dokumen tender dan akan ditender pada awal tahun 2022. Bagi sekolah lain yang mempunyai bangunan daif seperti yang dinyatakan oleh ahli yang berhormat, KPM akan meneliti keperluan dan kesesuaian sebelum dikemukakan untuk pertimbangan agensi pusat. Bagi Sabah, untuk makluman ahli yang berhormat Kota Belud, Libaran dan Papar, sebanyak 239 projek telah diluluskan dengan kos berjumlah 1.234 bilion ringgit dalam RMK ke-11. Manakala dalam RMK ke-12 RP1 2021, KPM telah diluluskan sebanyak 30 projek dengan kos berjumlah 500.03 juta ringgit. Untuk makluman ahli yang berhormat Kulai, kos bagi menaik taraf dan membangun semula sekolah yang mempunyai bangunan daif adalah berbeza bergantung kepada kompleksiti skop, ketersediaan tapak dan juga lokasi sesebuah sekolah. Merujuk kepada pertanyaan ahli yang berhormat Papar, KPM telah diluluskan sebanyak... Minta penjelasan Menteri Kanan Kulai sini. Okey. Okey, saya faham jawapan Menteri Kanan tadi bahawa kos untuk mengganti penuh sesebuah sekolah daif ikutlah skop kerja, lokasi mereka dan sebagainya. Jadi di sini dalam ucapan saya memang minta Menteri Kanan bahawa untuklah membekalkan untuk 148 sekolah yang telah disenaraikan tu, boleh tak bagi senarai itu kepada kami? Terutama saya minta itu senarai lah. Terima kasih. Terima kasih ahli yang berhormat Kulai. Ahli yang berhormat Kulai pernah berada di Kementerian Pendidikan selama 22 bulan. Dan ahli yang berhormat Simpang Renggam juga pernah berada di situ untuk satu tempoh yang hampir sama. Namun pada ketika itu pun, ahli yang berhormat tidak mengeluarkan senarai jumlah, peruntukan, skop dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa dari sudut setiap projek ini dia berbeza. Lokasi dia berbeza, skopnya berbeza, kosnya berbeza dan sebagainya. Sekiranya senarai ini dikeluarkan, pelbagai perbincangan yang akan menyentuh pelbagai perkara akan menimbulkan perbincangan yang tidak produktif. Bagi pihak KPM, kita telus dalam konteks memastikan setiap sen duit rakyat ini dapat digunakan sebaiknya bagi memastikan supaya sekolah-sekolah daif ini dapat disiapkan seberapa segera. Saya perlu betulkan kenyataan Menteri Kanan. Siapa cakap pada zaman PH kita tak bagi senarai? Saya rasa untuk senarai yang diluluskan oleh Pakatan Harapan, kita memang ada bagi senarai. Kalau rujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan, sama ada di bawah KPM ke ataupun di bawah MOF ke, memang senarai itu dibagi. Jadi saya nak tanya, kalau itu memang terus, apa salah, apa kesusahannya untuk nak bagi senarai Yang penuh? Berhormat Menteri, Bahawa Menteri telah dalam senarai, dalam ucapan tersebut 148 sekolah bangunan dan dengan satu kos 1.6 bilion ringgit. Jadi rakyat tak berhak untuk tahu mana satu sekolah yang terlibat dengan kos berapa tinggi ke. Ini saya rasa tak munasabah lah Menteri Kanan. Yang Berhormat Menteri, saya pun pelik kenapa nama saya dipetik ketika Yang Berhormat Menteri nak pertahankan diri sendiri.
Yang Berhormat Menteri telah mengelirukan Dewan. Kita bukan sekadar menyatakan list narai dengan harganya, malah kita sediakan dashboard untuk rakyat boleh pantau. Dan kita masih ingat lagi, saya bawa plakat untuk mengemukakan progres dan kita tidak pernah sembunyikan. Dan sering jawapan bertulis yang ditanyakan oleh pada waktu itu di belah sini lah dan juga oleh backbenchers, kita berikan senarai tersebut. Dan Yang Berhormat Kulai juga telah sedar perkara tersebut. Okey. Terima kasih Tuan. Menteri tolong jawab. Itu Menteri. je. Saya nak tunjuk satu perkara. Cukup. Dah perkara yang sama kan. Menteri tolong jawab, lepas tu teruskan. Menteri, Kanga punya isu tu unik sikit. Pasal dia sebuah sekolah terus ditutup. Kalau sebenarnya bukan di kawasan saya, di kawasan Padang Besar. Tapi penduduk di sana. Okey, ada cuping ya. Tengah, Sikit cuping saya jawab. Ya, tolong jawab tu. Tuan Yang Dipertua, jika saya boleh jelaskan, Ya. apa yang saya sebut tadi berdasarkan perbincangan bersama rekod-rekod yang ada, yang kita lihat di kementerian, itulah penjelasan yang saya berikan. Namun begitu seperti mana saya jelaskan, untuk menamakan sekolah tidak ada masalah. Itu kita boleh namakan. Penamaan sekolah itu tidak ada masalah. Kita boleh perincikan pun penamaan sekolah. Begitu juga dengan kos setiap sekolah, kita boleh perincikan. Tapi Yang Berhormat minta skop dan sebagainya yang begitu mendalam, ya, itu yang tidak diberikan. Itu yang saya nak jelaskan. Nama sekolah kita boleh jelaskan satu persatu, itu jelas. Itu tidak ada masalah, kita transparent. Cuma apa yang diminta diperincikan skop secara satu persatu itu, sebab itu kita kata ianya boleh menimbulkan pelbagai perbincangan. Tapi saya ingin memaklumkan di sini bahawa apa yang Berhormat minta tentang skop, tentang nama sekolah, skop secara umum itu kita boleh bagi, itu telah diberikan umum. Tetapi yang Berhormat minta adalah ucapan yang Berhormat saya baca satu persatu tu, minta kalau boleh nak tengok secara mendalam the costing. Ya, itulah maksud saya tadi. Kita tak sampai ke tahap itu waktu ahli Berhormat pun costing secara mendalam. Kos untuk setiap projek tu ya, tapi kos untuk setiap skop dan sebagainya itu kita tak perincikan. Jadi tak ada masalah nak bagi sekolah mana kita boleh bagi. Ya, berapa kos setiap sekolah kita boleh bagi. Itu tidak ada masalah. Okey, tolong bagi secara betul. Saya minta senarai itu dan saya nak tunjuk di sini. Ini adalah kenyataan. Wabi, point taken. Menteri dah setuju untuk beri. Sekarang saya nak betulkan kenyataan Menteri kerana ini adalah kenyataan yang diisukan oleh MOF. Masih ada dalam laman web MOF. Dan dalam sini memang ada nama sekolah, ada tarikh untuk itu SST dan sebagainya. Jadi saya Tolong nak betulkan beri, kenyataan Wabi. Menteri bahawa kita tak bagi itu nama sekolah dan juga kos untuk setiap sekolah. Alright. Wabi, Saya tolong bagi. kira Tuan Dipertua, Yang Berhormat Menteri, saya kira apa yang telah Wabi, dibawakan cukup itu benar. Dan juga kalau boleh Yang Berhormat Menteri kena betulkan kenyataan tadi. Kerana dengan mengheret nama saya kat situ seolah kami pun bersikap tidak. Wabi Menteri dah terangkan. Tolong teruskan. Ya. Tuan Dipertua, tentang Sabah. Tentang Next Sabah issue. Yang Berhormat Menteri. Perkara- Sikit je, sikit tentang Sabah. Okey, menyentuh tentang Sabah, okey. Boleh, Sabah saya- sikit je. Topik lain ya. Dia tentang Okey, sekolah daif alright. tapi lain, tidak sama dengan ini. Okey, menyentuh tentang sekolah daif di negeri Sabah Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Menteri pun sedar akan kekangan jarak di antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Dan kita pun tahu kekerapan kementerian untuk turun ke negeri Sabah ini agak tidak selalu. Jadi adakah perancangan daripada kementerian untuk mungkin empower kerajaan negeri Sabah untuk memantau dan melaksanakan projek-projek sekolah daif ini di negeri Sabah? Terima kasih. Terima kasih ahli yang berhormat. Berkaitan dengan negeri Sabah dan Sarawak sebenarnya memang kita empower kerajaan negeri melalui JKR untuk melaksanakan projek-projek ini. Itu telah pun dilaksanakan dan kita bekerjasama rapat bagi memastikan supaya ianya dapat dilaksanakan dengan cepat. Ya, kita tahu ada pelbagai isu, pelbagai perkara yang mungkin akan melambatkan pelaksanaan sesuatu projek itu dan sebab itulah kita ingin pastikan supaya kerajaan negeri turut sama bersama dengan JKR negeri masing-masing membantu kita memastikan segala proses itu dapat berjalan dengan baik. Merujuk kepada pertanyaan ahli yang berhormat papar, KPM telah diluluskan sebanyak 15 projek di bawah program naik taraf dan membangun semula bangunan daif di sekolah dalam Parlimen Papar dengan kos sebanyak 71.86 juta ringgit. Sehingga 30 September 2021, 9 projek telah siap, 5 projek dalam pembinaan dan 1 projek dalam fasa prabina. Pada masa yang sama, sebanyak 27 buah sekolah sedang diselenggara dengan peruntukan sebanyak 13.73 juta ringgit.
Ahli Yang Berhormat Setiawangsa ada membangkitkan tentang keadaan Dewan Sekolah yang usang serta menghadapi masalah pendawaian elektrik dan serangan anai-anai di 4 buah sekolah dalam kawasan Parlimen Setiawangsa. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, KPM telah menyalurkan sejumlah 24.73 juta pada tahun 2020 untuk naik taraf baik pulih dan selenggara sekolah di Kuala Lumpur. Bagi 4 buah sekolah yang dirujuk oleh Ahli Yang Berhormat, sejumlah RM817,000 telah diperuntukkan untuk naik taraf baik pulih penyelenggaraan dan rawatan kawalan anai-anai. Ahli Yang Berhormat Kanga membangkitkan tentang bangunan daif di SK Sri Perlis. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, KPM telah mengemukakan permohonan kelulusan pengesahan tidak selamat dan syur roboh daripada JKR. Setelah mendapat kelulusan JKR, KPM akan memohon peruntukan daripada agensi pusat bagi pembinaan bangunan baharu. Berkaitan dengan SK Chuping, operasi sekolah tersebut telah dipindahkan ke sebuah bangunan khusus di SMK Mata Air yang terletak kira-kira 3.8 km dari sekolah asal. Merujuk kepada pertanyaan Ahli Yang Berhormat Paul Dickson, KPM telah memohon pembinaan gantian bangunan daif di SK Sirusa Paul Dickson dalam RMK ke-12 RP2 tahun 2022. Permohonan ini masih dalam pertimbangan agensi pusat dan kelulusan adalah tertakluk kepada keutamaan dan kedudukan kewangan semasa kerajaan. Merujuk kepada pertanyaan Ahli Yang Berhormat Igan, KPM menyedari terdapat sekolah kerajaan yang berisiko dan terdedah kepada hakisan tanah dan banjir. Bagi mengatasi masalah tersebut, sebanyak 9 buah sekolah berisiko di Sarawak telah diluluskan projek gantian penuh di tapak baharu dalam RMK ke-11 dan RMK ke-12 RP1 tahun 2021. Manakala dalam RMK ke-12 RP2 tahun 2022, KPM telah memohon 9 projek perolehan tapak baharu bagi menggantikan sekolah berisiko tersebut. Bagi Parlimen Igan, KPM telah membuat permohonan untuk perolehan tapak SK Batang Lasa dalam RMK ke-12 RP2. Bagi sekolah lain yang dinyatakan oleh Ahli Yang Berhormat Igan, KPM dan JKR akan meneliti keperluan dan kesesuaian penggantian bangunan daif sebelum dikemukakan untuk pertimbangan agensi pusat. Kalau yang tak hadir itu bertulis sajalah. Okey. Ya. Boleh, Tuan Yang Dipertua. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Kalabakan, ada? Tiada. Berhubung pertanyaan Ahli Yang Berhormat Sabak Bernam, tak ada. Ahli Yang Berhormat Pengerang, Tak ada. tidak ada. Ahli Yang Berhormat Bukit Gantang, ada? Tidak ada. Ahli Yang Berhormat Sibuti, ada? Tak ada. Tidak ada juga. Ahli Yang Berhormat Parit, tak ada? Ada. Farid ada. Ada. Okey. Ahli Yang Berhormat Parit menyuarakan cadangan pembinaan 2 buah sekolah, iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah di Sri Iskandar. KPM menyedari akan pertambahan bilangan penduduk di kawasan Sri Iskandar Perak. Bagi menampung peningkatan enrolment murid di sekolah sekitar kawasan tersebut, KPM telah memohon pembinaan bangunan tambahan 18 bilik darjah dan lain-lain kemudahan di SK Iskandar Perdana dalam RMK ke-12 RP2 tahun 2022. Di samping itu, KPM juga memohon pembinaan bangunan tambahan 12 bilik darjah dan lain-lain kemudahan di SK Tronoh dalam RMK ke-12 RP2 tahun 2022. Kedua-dua permohonan ini masih dalam pertimbangan agensi pusat dan kelulusan adalah tertakluk kepada keutamaan dan kedudukan keuangan semasa kerajaan. Selain itu, KPM juga merancang untuk membina sebuah sekolah menengah baharu di kawasan Sri Iskandar. Permohonan cadangan pembinaan sekolah tersebut akan dikemukakan dalam RMK ke-12 RP3 pada tahun 2023 untuk pertimbangan dan kelulusan agensi pusat.
Seterusnya Ahli Yang Berhormat Sepang. Ada? Menteri, Speaker, Teruskan. pertama saya ucap terima kasihlah di atas pertimbangan daripada pihak kementerian. Yang kedua itu ada saya sebut bahawa keperluan bagi pejabat pendidikan daerah Perak Tengah. Jadi mungkin Yang Hormat Menteri boleh respon. Sila Menteri. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Farid. Berkaitan dengan keperluan pejabat pendidikan itu, kita sedang meneliti dan sebarang makluman kita akan maklumkan Yang Berhormat Menteri. pada Yang Berhormat. Ya. Silakan. Okey, Saya terima panggil kasih Yang Berhormat Menteri, Tuan Speaker. Tadi terlanjur apa Yang Berhormat Menteri sebut tentang progres sekolah-sekolah daif dan sebagainya dengan memberi jawapan kepada mereka yang telah membahaskan. Saya juga telah memberitahu Yang Berhormat Menteri bahawa dulu kita pernah ada dashboard untuk ceritakan progres perkembangan sekolah-sekolah daif supaya rakyat boleh memantau, supaya MP kita boleh memantau. Peliknya bila saya buka pautan kepada dashboard itu sekarang ini tinggal 404. Maksudnya dashboard telah tiada lagi. Jadi untuk menyamakan ketidaktelusan di zaman Yang Berhormat Menteri dengan di zaman kami, itu tidak benar sekali-kali. Jadi saya minta Yang Berhormat Menteri tarik balik kenyataannya, menyamakan bahawa ketidaktelusan di zaman beliau juga sama dengan ketidaktelusan di zaman kami. Kami ada dashboard, MP boleh pantau, rakyat boleh pantau. Sekarang ini di zaman Yang Berhormat Menteri 404, kosong, tidak telus. Terima kasih. Menteri, sedikit boleh? Pasir Mas. Pasir Mas, sila. Berhubung dengan apa yang dibentangkan oleh Bapak Menteri tentang bantuan-bantuan kepada sekolah-sekolah daif, saya merujuk kenyataan daripada timbalan Bapak Menteri berhubung peruntukan 15 juta ringgit Malaysia untuk 65 buah sekolah rendah jenis kebahasaan Cina. Jadi persoalan saya ialah berapakah pula yang diperuntukkan kepada sekolah-sekolah tahfiz yang juga berada dalam situasi yang daif pada ketika wabak pandemik ini. Adakah lebih daripada itu dan apakah sebenarnya pendirian kerajaan dalam isu ini? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih. Saya menjawab pertama Yang Berhormat Ciparenggam. Terima kasih Yang Berhormat kerana merujuk pada perkara berkaitan dengan dashboard. Sebenarnya baru je saya semak dalam perbincangan kita menyediakan draft ini, kita dah semak apa yang ada dalam dashboard pun. Dan pada waktu itu dashboardnya berfungsi. Let me check, insya-Allah kita selesaikan. Perkara kecil saja, insya-Allah. Kita tidak cuba menyuruh apa-apa ya. Kita sentiasa telus dan semua pihak boleh tengok apa yang kita laksanakan dalam konteks sekolah daif. Dan pada masa ini juga kita memberi satu perhatian khusus pada sekolah daif bagi memastikan supaya ianya dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Kerana dalam tempoh PKP ini banyak penangguhan dalam konteks pelaksanaan pembinaan dan juga pembaik pulihan sekolah-sekolah daif di seluruh negara. Terima kasih Bapak Menteri. Sebelum ni saya jawab dulu Yang Berhormat Pasir Mas ya. Kemudian saya bagi Jelutong. Berkaitan dengan soalan Yang Berhormat Pasir Mas tentang peruntukan untuk sekolah sekolah menengah persendirian Cina SMPC. Pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan apakah ruang lingkup bidang kuasa Kementerian Pendidikan Malaysia tentang peruntukan dan juga bantuan untuk sekolah-sekolah. Pertama sekali, Kementerian Pendidikan bertanggungjawab sepenuhnya kepada sekolah-sekolah kerajaan. Ya, itu kalau sekolah kerajaan, Kementerian Pendidikan bertanggungjawab sepenuhnya. Yang kedua, untuk sekolah bantuan kerajaan, ya, kita sediakan, ini sekolah bantuan kerajaan ya, kita sediakan bantuan peruntukan bagi pembayaran untuk tujuan tertentu, ya, seperti emolument dan allowance untuk guru, pemberian geran per kapita, bantuan untuk utility, bantuan untuk keselamatan dan juga kebersihan, bantuan-bantuan tertentu. Itu untuk sekolah bantuan kerajaan. Sekolah Menengah Persendirian Cina SMPC bukanlah sekolah kerajaan ataupun sekolah bantuan kerajaan. Sekolah SMPC ini adalah sekolah persendirian dan Kementerian Pendidikan tidak pernah menyalurkan sebarang peruntukan kepada sekolah persendirian. Itu Ahli Yang Berhormat saya jelaskan.
Jadi ruang lingkup tadi kena faham kerana ramai yang menganggap semua sekolah ini di negara ini peruntukannya datang daripada Kementerian Pendidikan, disalurkan oleh Kementerian Pendidikan. Pertama, sekolah kerajaan, itu jelas, itu tanggungjawab Kementerian Pendidikan. Yang kedua, sekolah bantuan kerajaan. Ya, kita boleh bagi bantuan tertentu dalam konteks tertentu seperti mana yang termaktub, ya. Dan juga apabila kita bercakap selain daripada itu, ianya di luar lingkup Kementerian Pendidikan. Yang Berhormat Menteri, izinkan saya sambung soalan daripada Pak Semas tadi. Ya, saya maklum, saya pernah berada di situ dan menjawab tentang isu peruntukan apa tu sekolah menengah Cina. Tapi menariknya, timbalan Yang Berhormat Menteri Ma Hang Sun dengan bangganya confirm tentang pemberian tersebut. Jadi ini memberikan innuendo bahawa peruntukan datang daripada kerajaan kepada sekolah menengah pendidikan Cina. Saya tak kisah benda tu. Kita ingin berlaku adil kepada semua. Cuma soalan berkait dengan Pak Semas tadi, sejauh mana apa yang kita pernah usahakan 100 juta untuk sekolah menengah agama, sekolah agama rakyat dan juga tahfiz. Ya, bukan daripada KPM saya tahu, daripada Kementerian Kewangan. Tadi saya tanyakan, timbalan menteri tidak menjawab. Persoalannya, apakah Yang Berhormat Menteri sanggup beri komitmen untuk meminta Kementerian Kewangan teruskan beri 100 juta kepada sekolah agama rakyat dan tahfiz demi menyelamatkan banyak sekolah tahfiz yang akan tutup di waktu ini kerana dampak COVID dan kita pernah berikan semenjak tahun 2019 dahulu. Terima kasih Tuan Menteri. Menteri. Sekejap saya jelaskan si Parenggap. Minta maaf Jelutong. Saya bagi laluan sekejap lagi. Pertama sekali saya ingin jelaskan bahawa keberadaan saya di sini di bawah Kementerian Pendidikan selaku Menteri Pendidikan adalah di bawah termaktub di bawah Akta Pendidikan. Jadi ada ruang-ruang lingkup yang di bawah bidang kuasa Kementerian Pendidikan. Yang itu yang saya boleh dijelaskan di sini. Apa yang saya jelaskan tadi bahawa berdasarkan bidang kuasa Kementerian Pendidikan memang tidak ada agihan yang dibuat. Dan Yang Berhormat sendiri telah menjawab bagaimana peruntukan untuk sekolah-sekolah lain itu. Yang Berhormat sendiri dah jawab dah. Jadi itulah ruang lingkup yang saya gulung pada hari ini dalam konteks Kementerian Pendidikan. Saya rasa tak menjawab kerana Yang Berhormat Menteri, saya katakan sanggup tak beri komitmen minta Kementerian Kewangan berikan peruntukan yang sama. Itu yang pertama. Bukan saya jawabkan untuk pihak Yang Berhormat Menteri. Harap kena faham soalan dan jawapan. Dan yang keduanya, berkaitan dengan kenyataan daripada timbalan Yang Berhormat Menteri. Apakah timbalan lebih berkuasa pada Yang Berhormat Menteri? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Saya minta Jelutong. Ya, terima kasih. Memandangkan mesyuarat dipengerusikan oleh Timbalan Speaker, ketika saya membahaskan bukan RMK 12 tetapi titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong, saya telah mempersoalkan Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan pengagihan komputer riba ataupun laptop kepada pelajar-pelajar di Pulau Pinang. Saya masih ingat lagi ketika saya berbahas, Tuan Speaker sendiri juga amat tertarik kerana beliau juga merupakan bekas adun daripada Pulau Pinang. Saya percaya beliau juga sendiri prihatin dengan nasib pelajar-pelajar di Pulau Pinang. Dan Tuan Speaker telah mengarahkan Menteri untuk memberi penjelasan sama ada secara lisan di Dewan Yang Mulia ini. Menteri tidak memberi sembarang penjelasan. Tetapi kemarin saya telah menerima satu jawapan. Dalam jawapan tersebut untuk makluman Menteri, pengumuman soalan saya adalah berapakah komputer yang telah diagihkan kepada pelajar-pelajar di Pulau Pinang, sama ada sekolah agama, sekolah tahfiz, sekolah jenis kebangsaan, sekolah Tamil, sekolah Cina. Jawapan yang diberikan adalah sebanyak 112,356 unit peranti telah diserahkan kepada murid B40 di 910 buah sekolah di seluruh negara. Berhenti di situ. Tidak menjawab soalan saya. So saya ingin menuntut supaya penjelasan diberikan daripada makluman yang saya terima daripada kawan-kawan, daripada guru-guru sekolah, tidak ada satu pun peranti atau laptop atau komputer riba diagihkan kepada pelajar-pelajar di Pulau Pinang. Kalau begitu soalan saya, kenapakah Pulau Pinang dianaktirikan? Bukankah pelajar-pelajar di Pulau Pinang juga penting? Bukankah kita juga merupakan ahli keluarga dalam konsep keluarga Malaysia ini? Itu adalah tuntutan saya. Baik, terima kasih Jelutong. Bagaimanakah jawapan ini boleh diberikan oleh kementerian? Siapakah yang memberi jawapan ini?
Itu soalan saya kepada Menteri. Baik, Bolehkah Terima kasih, memberi Jelutong. penjelasan? Baik, betul. Yang berhormat, ini adalah sesi menjawab untuk RMK 12. Saya ingat Ibu Menteri, ringkaskan tanya. sedikit. Boleh, silakan. Terima kasih Timbalan Speaker, terima kasih Ibu Menteri. Saya telah membangkitkan dalam ucapan perbahasan saya semalam mengenai polisi atau dasar kerajaan, mengenai berhubung dengan nasihat yang diberikan oleh pejabat pendidikan daerah berhubung dengan isu kes-kes di mana pelajar tersebut sedang memohon kewarganegaraan di mana ayahnya seorang warga negara Malaysia, ibunya seorang warga negara asing. Speaker, Tetapi batu kawan saya berujar siapa sembarang pula naik gambar atas. Nanti salah faham rakyat. oh lah. Simpan renggam, nak mai Penang ke? Kami tidak suap kursi ya, Tuan Ketua. Terima kasih. Maka dalam banyak kes yang saya dan ramai ahli parlimen di sini hadapi, Saya minta sekretariat minta dia nak cari batu adjustkan kawan gambar. ni. Okey, terima kasih. Teruskan batu kawan. Maka dalam isu untuk seorang pelajar itu meneruskan pendidikan, banyak kali pegawai-pegawai memberikan nasihat untuk pelajar tersebut mohon untuk pasport. Dia kata bawa pasport ikut kewarganegaraan mak, kami akan benarkan pelajar tersebut dimasuki dalam sekolah. Tetapi Yang Berhormat Menteri, satu polisi garis panduan telah wujud semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan bahawa sekiranya keluarga tersebut, ayah atau ibu boleh membuktikan bahawa permohonan telah masuk, whichever stage it is in, that an application has been put in, that the child must be accepted into school. Tetapi saya mendapat tahu bahawa sekarang ini pejabat pendidikan daerah KPN menggunakan the old policy 2017. Nah, soalan saya, bila ada satu dasar baru yang lebih progresif, yang lebih adil untuk anak-anak kita meneruskan pelajaran di sekolah, mengapa polisi ni we go back to something that was more medieval, very old, and it punishes the child. Maka saya ingin cadangkan di sini kalau boleh wujud satu cross ministry, intra ministry agency untuk pastikan bahawa pegawai tidak memberikan nasihat seperti ini. Bila kami tanya, pegawai kata, mana tahu kalau tak dapat kewarganegaraan Malaysia, dia boleh ikut kewarganegaraan mak. This is unfair. Bila permohonan dah masuk ke KDN, boleh dibuktikan ada surat permohonan kewarganegaraan. Bapa warga Malaysia, lahir hospital di Malaysia, tetapi diberi nasihat ikut kewarganegaraan mak. So saya harap Ibu Menteri boleh berikan komitmen dasar. This is a dasar decision. It doesn't need any money from y'all. No funding from the ministry. You just have to change your policy to put the interest of the child ahead of politics. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertama sekali Yang Berhormat Jelutong, saya sebenarnya telah menyiapkan surat-surat untuk semua ahli-ahli parlimen tentang setiap peranti untuk setiap kawasan parlimen. Patutnya dah hantar pagi ni ya tadi, cuma ada sedikit penyelarasan yang perlu dibuat. InsyaAllah paling lambat esok kita perincikan setiap sekolah dalam Yang Berhormat Menteri dah dapat dah. Sip dah dapat dah. Ya, InsyaAllah saya mohon Terima maaf kasih Mak lambat Menteri. sikit. Ya, itu YB Menteri, untuk maklum YB Menteri. Saya pun nak pastikan supaya tidak ada sebarang tuduhan dibuat. Okey. So sekarang apa yang kami maklum, semua peranti dihantar ke ahli pembangkang kerajaan saja, ahli backbencher kerajaan. Semua kawasan-kawasan ahli parlimen kerajaan dapat. Jelutong. Kami Tak tak dapat. Jelutong dakwa yang salah tu. Kami tak dapat. Ali Yang Berhormat, sabarlah. Saya kata, saya dah siapkan semua surat. Nanti tengoklah masing-masing. Kita being fair, tak ada pembangkang, tak pembangkang. Ini tentang anak-anak kita. Jadi kita dah Menteri, buat keputusan. 1,5 tahun budak-budak ada di rumah. 1,5 tahun. Berapa lama masa kena tunggu lagi? Abang Jelutong. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Seterusnya Yang Berhormat Batu Kawan tadi, saya izinkan saya mendapat maklumat lanjut tentang apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Batu Kawan. Terima kasih atas Minta Menteri penjelasan rumuskan, yang Menteri. diberikan. Dan juga saya dimaklumkan baru dapat nota sedikit ini untuk makluman Yang Berhormat Simpan Renggam. Yang terakhir KPM update dashboard itu adalah pada 4 Oktober 2021. Sebab itu saya kata berdasarkan rekod saya memang kita sentiasa update dashboard tersebut. Okey, saya teruskan. Sikit.
Terima kasih Yang Saya Berhormat teruskan, Menteri. Ali. Cuma merujuk kepada Batu Kawan, beliau timbulkan isu polisi zero reject policy ataupun dasar penolakan sifar. Apakah masih diteruskan? Kalau diteruskan, saya kira Yang Berhormat Menteri boleh membuat pengumuman di Dewan Yang Mulia ini supaya pegawai-pegawai dan pihak sekolah boleh menurut perintah tersebut, melaksanakan polisi berkenaan demi masa depan anak-anak kita. Pendidikan untuk semua tanggungjawab kita bersama. Terima kasih Tuan Ketua. Minta Menteri rumuskan dan Okey, Masih ada. berkaitan seperti mana saya sebut tadi Batu Kawan, saya akan dapatkan maklumat spesifik cases yang disebut di PPD tadi. Apa yang kita ingin pastikan supaya anak-anak kita ini mendapat akses pendidikan yang terbaik, ya. Itu kita beri keutamaan. Rumuskan. Datuk Yang di-Pertua, Masih ada boleh tamat. saya Kota Belud, Datuk Yang di-Pertua, bolehkah kalau kita minta YB Menteri di sini lanjutkanlah masa untuk diorang bagi jawapan. RMK 12 ini satu kali saja dalam 5 tahun. Belum lagi masuk dalam isu sekolah kayu, sekolah daif untuk orang Sabah dan Sarawak. Saya punya soalan. Kalau mau bagi soalan jawapan bertulis, sayang, kesian tahu kita. Saya setuju. Sebelum Kata Belud tadi ada soalan tak ada bertulis. Tak apa ada Ya, saya, okey. saya Bagi- pasti Menteri bagi akan. kepada yang- You just mention about your parliament lah. Saya- Yeah. Yang Berhormat Menteri, boleh saya tanya soalan? Tanya terus. Okey, sebelum mungkin saya ada banyak persoalan tentang isu pendidikan, tapi saya ingin tambah soalan di sini sebab bila kita buka Ini dia buku menjawab apa yang telah disebutkan hari itu. ini, ya tapi ini berkaitan. Sila. Datuk Yang Pertua. Dalam buku RMK 12 ini kalau kita buka paparan 78, issues and challenges, dalam sini salah satunya lack of effective collaboration between the federal and state government as well as inefficient public service delivery have hampered the development in Sabah and Sarawak to match with other states. Jadi saya ingin minta penjelasan, kalaulah sekiranya mungkin contohlah dalam sekolah-sekolah daif, kenapa banyak projek-projek RMK 11 ini dibawa lagi dalam RMK 12 disebabkan issues and challenges, lack of cooperation and inefficient service delivery ini, kenapa kita tidak empower kerajaan negeri untuk atur dan uruskan masalah yang berkaitan Sabah Sarawak. Kalaupun sebenarnya mungkin tidak kompeten ke apa, kenapa tidak kerajaan federal ataupun jawatan kuasa untuk bagi tunjuk ajar dan sebagainya. Ini soalan saya dan Terima kasih. sangat berkaitan Kota Belud. untuk Sila. pembangunan Sabah Sarawak. Terima kasih. Speaker sikit sudah. Terima kasih Yang Berhormat Kota Belud. Seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sepanggar sebentar tadi, bahawa memang kita telah bekerjasama rapat dengan kerajaan negeri dalam memastikan pelaksanaan projek ini dapat dijalankan dengan cepat. Itu memang kita telah laksanakan pun. Seperti mana di Sabah kita bekerjasama rapat dengan JKA Sabah, di Sarawak kita bekerjasama rapat dengan JKA Sarawak. Urusan-urusan perolehan tanah sebagai contoh, ya, urusan-urusan pemutihan tanah itu merupakan perkara yang penting yang memerlukan sokongan dan dukungan daripada kerajaan negeri. Dan memang kita sentiasa bekerjasama rapat bagi memastikan pelaksanaan projek pembangunan sekolah-sekolah ini dapat dilaksanakan dengan cepat dan teratur. Yang Berhormat Menteri, kalau Yang Berhormat Menteri Kota Belud. Teruskan saya Kota Belud ringkas. Sila. Kota Belud Ya, Kota Belud Okey. sila. Maksud saya di sini adalah dari segi staf yang bekerja untuk menguruskan pengurusan contoh pembinaan sekolah. Dahulu waktu saya sebagai jurutera elektrik, saya juga bekerja dalam konsultan yang terlibat dalam pembinaan sekolah ini. Kadang-kadang bukan saja masalah tanah, banyak permasalahan kadang-kadang dari segi staffing itu dia terpaksa kejar projek, maksudnya menguruskan projek itu terlalu banyak. Ya, jadi apa mungkin penyelesaian kepada ini, sebab kepada saya kalau kita tidak selesaikan ini sampai RMK 13, RMK 14 kita tidak dapat selesaikan masalah sekolah daif Sabah Sarawak. Terima kasih. Kasih. Kota Belud. Sikit boleh Menteri. Menteri, Menteri Merbuk Batu sikit. Gajah juga ada timbulkan Kanga soalan sikit berkaitan tadi. dengan Sila Speaker. merebut. Speaker Kanga tadi. Merebut. Menteri, saya cuma nak tanya, soalan untuk Merbuk dah ada jawapan ke belum? Atau kalau saya boleh tanya sekarang terus? Sila tanya. Soalan terakhir saya semalam, selain direct tender kepada media prima untuk Didik TV, apakah kontrak-kontrak lain yang telah KPM berikan secara direct award tanpa melalui open tender? Terima kasih. Sikit speaker. Batu Gajah. Switch on ni mikrofon Batu Gajah.
Menteri, berkaitan dengan zero reject policy, Batu Gajah juga timbulkan persoalan ini dalam perbahasan saya. Saya mohon Menteri beri penjelasan berkaitan dengan zero reject policy sama ada masih diteruskan ataupun tidak. Terima kasih. Terima kasih Batu Gajah. Silakan Kang last. Speaker, okay, terima kasih. Tadi Menteri jawab tentang pemindahan pelajar ke sekolah baru. Sebenarnya itu dah diketahui oleh rakyat. Cuma rakyat nak tahu sampai bila mereka ni nak menumpang sebab nak bina sebuah sekolah baru. Dia akan ambil masa, sedangkan bangunan daif yang dekat sekolah Seri Perlis tu pun dah bertahun. Itu baru sebuah bangunan. Ini kan pula sebuah sekolah. Dan saya nak minta speaker selepas ni kalau boleh dibincangkan. Macam peruntukan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pengajian Tinggi ni memakan lebih kurang dalam suku daripada belanjawan kita. Tapi masa diberi sama banyak macam kementerian lain. Bagi saya ini perlu disemak semula. Terima kasih. Speaker, last. Speaker. Daripada Batu. Sila. Okay, terima kasih Speaker. Mohon Menteri, saya juga bangkitkan soalan semalam berkaitan dengan diskriminasi di sekolah. Mohon Menteri boleh jawab hari ini juga. Sila Menteri. Pertama sekali berkaitan dengan apa yang disebut oleh Ali Yang Berhormat Merbuk tentang Didik TV ya, dan Media Prima itu sama ada tak yang lain-lain lagi yang kita ditender secara darat itu berikan masa saya untuk jawab secara bertulis ya berkaitan dengan hal tersebut. Yang kedua, Kanga tadi, anggota Batu Gajah dan juga Batu. Kanga tadi ya kita sedar memang SK Cuping itu telah dipindahkan muridnya ke Sekolah Menengah Kebangsaan Mata Air. Ya, pada waktu itu kita terpaksa laksanakan dengan segera mengambil kira keadaan di SK Cuping dan kita sedang meninjau secara keseluruhan ya keadaan sekolah-sekolah berhampiran tentang kapasiti murid dan sebagainya sebelum kita membuat sebarang keputusan ya. Sebab di SMK Mata Air pun memang ada bangunan yang tidak digunakan. Satu bangunan itu dan kita telah tambah baik bangunan itu untuk membolehkan murid-murid di SK Cuping ini dipindahkan. Untuk yang berkaitan dengan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Batu Gajah ya, apabila kita bercakap tentang zero reject policy ini dia banyak perspektif. Ya, banyak perspektif. Saya bagi contoh, apabila kita bercakap tentang zero reject policy dalam konteks murid berkeperluan khas sebagai contoh. Dalam konteks ini memang sebelum ini dikatakan dilaksanakan zero reject policy. Apabila kita membuat audit melihat berapa banyak sekolah yang sebenarnya mempunyai kemudahan untuk murid berkeperluan khas, kita dapati bahawa tidak banyak sekolah. Jadi dalam konteks tersebut, memang bila ibu bapa menghantar anak mereka yang berkeperluan khas ke sekolah tersebut, secara umumnya sekolah akan melihat sama ada ianya sesuai ataupun tidak. Kerana apa? Demi keselamatan anak-anak ini. Kadang-kadang kemudahan tidak ada. Ya. Kemudahan tidak ada di sekolah, kepakaran pun tidak ada. Secara umumnya berkaitan dengan zero reject policy dalam konteks MBK, ya, saya sentuh bahawa kita laksanakan tapi kita tambah baik. Sebab itu tahun lepas kita mohon peruntukan khas daripada Kementerian Keuangan untuk murid-murid berkeperluan khas dan alhamdulillah 45 juta ringgit telah disalurkan dan hampir semua telah digunakan untuk memberikan kemudahan kepada anak-anak berkeperluan khas ini. Berkaitan dengan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Batu tentang diskriminasi di sekolah, pihak kementerian tidak tolerate. Pihak kementerian bertegas bahawa tidak sepatutnya berlaku sebarang diskriminasi di mana-mana institusi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Saudara-saudari yang Tuan Ali Yang Berhormat yang saya hormati sekalian. Masa dah habis, saya bagi seminit ni. Okey. Saya rasa setakat ini sahaja penjelasan saya mengenai perkara-perkara yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih. Menteri, rasa minta jawab, rasa sini. Perhatian, keprihatinan, teguran, sokongan dan cadangan mohon. daripada ahli-ahli Yang Berhormat semua. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pendidikan kerana lebih masa yang panjang. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri Pengangkutan untuk memberi jawapan-jawapan di atas perbahasan. 30 minit.